akhirat besok buku CV ya, orang banyak dosa naik. Walaupun Allah ada leluasa, ada kuasa untuk dia nak beri kepada orang yang berdosa tadi masuk syurga tak apa-apa, tapi kaedah dia 2 tambah 2 4. Buat dosa neraka, buat pahala syurga, itu kaedah dia. Walaupun orang itu masuk syurga, dia Islam, tapi kaedah pembalasan dari sisi Allah, dia buat dosa, dibalas dulu, dibakar oleh Allah, disalah oleh Allah Subhanahu wa taala, dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, barulah masuk syurga. Sebab itu saya menyeru tuan-tuan, puan-puan agar setiap majlis ilmu hadir, supaya kita faham, supaya perbuatan kita tidak terjatuh pada sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita ni kerana syok, orang kata orang hebat kamu belajar, kita rasa seronok. Kita tidak tahu, apabila kita rasa seronok, timbul perasaan riya, maka perbuatan kita sia-sia. Kamu belajar banyak, kamu sedap ceramah, kamu hebat memberi pandangan, kita rasa seronok, kita rasa riya. Yang apabila ilmu kita ataupun pahala kita dah simpan baik-baik, okey dah. Oleh kerana syaitan main peranan tiap-tiap masa, tiap-tiap ketika uji sikit, kita pun naik sen. Mula rasa riya, mula rasa takabur, maka pahala kita akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, berpunca daripada kita riya. Sebab itu insyaallah lagi sekali, marilah kita sama-sama menuntut ilmu, belajar. Tak tahu, belajar, tak faham, tanya. Kerana kita sekarang ni kawan dulu dah pergi ambil satu hadis ni, naik unta atau naik kenderaan berhari-hari, tak ambil satu ilmu hadis Nabi SAW. Kita ni orang datang ke tempat kita, maka marilah kita sama-sama apabila cedok ilmu, berbincang sekadar apa, mudah-mudahan perbuatan kita, amalan kita dikira oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di sana berlaku kita ni cuak sedikit, riak sedikit, sebagaimana sebut oleh Imam Ghazali, kalau kita buat amal ibadat betul-betul riak kan, baru dah diterima oleh Allah. Tapi kalau kita buat ibadat kita kerana Allah dah, tiba-tiba dalam tadi ada masa riak sedikit, maka mudah-mudahan Allah ampunkan perbuatan kita dan kita dikira baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita sambung mengenai bab rukun nikah, bab mah ataupun mahar, mas kahwin yang diwajibkan oleh suami bayar kepada isteri. Kita dah bincang mas kahwin disebut dalam akad atau tidak disebut, ada mas kahwin sebut tak sebut sunat saja. Dalam akad sebut saya terima nikah dia dengan mas kahwin RM20,000 tunai, RM20,000 tunai itu sudah sehadir disebut. Kalau kita kata dengan harga mas kahwin sebanyak tersebut, tak ada apa-apa. Dia tak kira sebut tak sebut, dia ada mas kahwin, kemudian mas kahwin tadi perlu dibayar kepada pihak isteri. Kalau tak bayar, dikira hutang, mesti bayar, wajib bayar. Walaupun tidak dituntut, hutang wajib bayar. Dan belajar mas kahwin disebut sini, kita belajar mas kahwin mahrul misil. Dalam bahasa kita kan mas kahwin mahrul misil ini disebut mahrul misil diwajibkan kerana sebab-sebab berikut. Mahrul misil ini mahar mas kahwin biasa macam kita kat Selangor ni mas kahwin RM200 kan, RM300 dulu RM80. Dia disebut akad, bukan hantaran. Hantaran itu hadiah pihak suami kepada pihak isteri, itu lain. Mas kahwin disebut dalam akad. Dengan mas kahwin RM80 tunai. Kalau sekarang ni setengah RM300, kita letak RM90 lah. RM90 itu digazet di mahkamah ataupun digazet di syariat, di unit bagi nikah kahwin kita di Selangor, mas kahwin tidak bukan daripada RM80. Lebih tak apa. RM80 itu dipanggil mas kahwin mahrul misil, mahrul biasa. Dia pada setengah RM300, tapi tak kurang daripada RM80. Selama kalau RM80 sebelum setengah RM300, setengah RM500, tetap di atas kemampuan seseorang lelaki kepada pihak isteri.
Cuma dalam mahkamah ataupun dalam perundangan sebut 80 itu apa ni? Mahrul misir. Lebih apa? Maka sekarang kita belajar sebab-sebab wajib mahar misir atau mas kawin. Fasad atau rosok akad nikah seperti salah satu daripada syarat sah akad nikah tidak dipenuhi. Contohnya perempuan berkahwin tanpa saksi atau tanpa wali, kemudian berlaku persetubuhan selepas akad. Yang rosok itu ketika itu mahar misir wajib diberikan kepada perempuan itu disebabkan rosoknya akad dan mas kawin disebut dalam akad. Di samping itu kedua-duanya bersama dipisahkan. Dua masalah. Masalahnya mas kawin dan akad tersebut mas kawin. Sebanyak sekian tersebut. Maka berlaku beberapa perkara. Antaranya akad tadi tak jadi sebab tak cukup rukun. Rukun kahwin ada 5. Perempuan, laki, imam, mas kawin, akad. Perempuan, laki perempuan, imam ataupun wali, kemudian akad, mas kawin, saksi. 5 ni kalau salah satu tak ada, batal akad tadi. Dia pun buat masalah. Dia kata seperti salah satu daripada syarat sah akad nikah tidak dipenuhi. Contohnya perempuan berkahwin tanpa saksi ataupun tanpa wali. Ada zaman sekarang berlaku kahwin tanpa wali. Walinya adalah Allah, saksi para malaikatnya ada berlaku. Ilmu sesat. Ada kahwin sudah ada, tak perlu wali, tak perlu apa. Wali adalah Allah. Baca ayat Quran, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hanya Allah di tempat kita mengharap. Ada wali kita adalah Allah, saksinya adalah para malaikat. Maka berlaku nikah kahwin. Apabila berlaku nikah kahwin, nikah tidak sah disebut syarat. Daripada berlaku nikah kahwin, maka bersetubuhlah seorang suami isteri. Keadaan tak ada punca kita nikah kahwin, tidak bersetubuh. Apabila tidak mengecapi nikmat perkahwinan, tak ada bersetubuh. Berlaku persetubuhan, sedangkan nikah tadi tidak sah, maka boleh naik pada mahkamah. Mahkamah mesti suruh pihak lelaki bayar mah kahwin tadi kepada pihak perempuan walaupun akad tadi tidak sah. Kerana apa? Kerana berlaku dah persetubuhan dan dia wajib berpisah, kira cerai. Oleh itu sekali-kali tak cukup rukun yang 5 tadi. Boleh faham? Mas kahwin di dalam akad nikah, apabila berlaku perkahwinan, sama ada batal perkahwinan tadi dengan cerai ataupun batal perkahwinan tadi dengan dipisahkan oleh mahkamah macam tadi tak cukup rukun dia, maka hukum yang mas kahwin tadi mesti dimasukkan peratur kepada pihak isteri sekiranya berlaku persetubuhan. Walaupun akad tidak sah, daripada akad tidak sah, kerana tak cukup syarat 5 rukun nikah tadi. Boleh faham? Lalu lagi sekali, contohnya perempuan berkahwin tanpa saksi atau tanpa wali. Ada satu syarat, dua rukun tidak sah, karena tak ada 2 rukun tadi. Kemudian berlaku persetubuhan, selepas kahwin berlaku persetubuhan, kalau tidak sah selepas akad rosak itu. Ketika itu mahar berisik wajib diberi kepada perempuan itu sebabkan rosaknya akad dan mas kahwin yang disebut dalam akad. Apabila dah berlaku persetubuh, pihak lelaki apabila naik ke mahkamah ceraikan dia kerana tak cukup syarat. Maka tak boleh kata saya tak habis sudah mas kahwin saya, kerana nikah tak jadi, kita kahwin dan dia tak dapat, saya tak balik lah mas kahwin saya. Tidak boleh, kerana dah berlaku persetubuhan. Walaupun akad tadi tidak sah kerana tidak cukup syarat, tetapi kerana berlaku persetubuhan, maka wajib bagi pihak lelaki tunai mahrul misir kepada pihak perempuan semuanya, kerana sudah bersetubuh. Ini faham? Ini banyaklah kata kita tidak sedar keadaan kita sekarang. Kadang mengambil sedikira dan nilai dengan nilai yang semasa berlakunya persetubuhan, bukan semasa berlakunya akad, ini kerana akad yang masa tidak diambil kira. Dia kata mahrul misir kira bila? Kira ketika mana berlakunya persetubuhan. Contohnya dia kahwin tanpa wali 10 tahun lepas. Kerana
sebab tertentu dia berpisah. Sekarang dia bersetubuh. Nah, sekarang padahal 10 tahun lepas, sekarang 2012, 13 dia bersetubuh. Maka nilai dia tadi kalau dulu 200 setengah, kata 80 ringgit dulu, sekarang nilainya berapa? Mana dia kena bayar mas kawin nilainya sekarang, bukannya dulu. Daripada kan dulu akan sudah setubuh sekarang. Dikira masalah setubuh. Itu berlaku sekarang. Banyak hukum ajaran-ajaran sesat berlaku apabila berlaku perceraian atau pemakaman fasal ataupun pisahkan antara suami istri. Pihak suami ini tak bayar mas kawin. Dia dah kawin, dah sesat dah. Kemudian tak nak bayar mas kawin. Punya harap wajib dia bayar dan dia menjadi hutang sampai juga dia. Maknanya kalau hutang itu 5 sen pun sekolah hari Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang mati dalam peperangan jihad fi sabilillah. Mati dalam peperangan, mati fi sabilillah, mati paling tinggi, paling disukai oleh Allah. Sehingga tak wajib mati, tak wajib kapal. Terus tak ada gitu, darah-darah sekali. Mulia orang mati dalam keadaan peperangan syahid. Tapi oleh kerana dia ada hutang dengan sesiapa saja, maka dia tidak terus masuk surga. Dia akan ditanya mana hutang, kau bayar ini. Sepatutnya orang yang mati syahid itu terus pada surga karena dia dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Tapi oleh kerana melibatkan hutang, sesama manusia dia tak akan selesai. Sebab itu semasa datang ke bumi, kita bisa selesaikan masalah kita dengan manusia dengan Allah, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini faham? Itu yang pertama masalah. Yang kedua, dia kata mas kawin dibatalkan ia disebabkan berlakunya perselisihan antara suami istri dalam sebutan dia atau kadarnya. Jika berlaku perselisihan dalam sebutan mas kawin seperti istri berkata, dalam akad kamu menyebut mas kawin untuk aku. Suami pula menjawab, aku tidak menyebut mas kawin dalam akad. Istri hendaklah bersumpah untuk membuktikan dakwaannya. Suami juga diminta bersumpah. Kemudian mas kawin tersebut dibatalkan dakwa yang digunakan mahar Mesir. Ini berlaku pergaduhan mengenai kadar mas kawin. Istri kata dulu kata awak nak bayar 1,000, sekarang 2,000. Tapi awak bayar 2,000. Kata suami tidak, saya kata 2,000, bukan 1,000. Bergaduh. Dengan pihak istri. Bersetubuh dia berlaku. Dia faham? Apabila masalah-masalah itu berlaku, naik mahkamah sama-sama bersumpah. Isteri bersumpah bahawa betul suami kata dulu nak bayar 1,000. Isteri pula atau suami pula bersumpah bahawa dia kata dia bayar 2,000. Maka bila aku dah bersumpah tadi, maka suami wajib bayar mahar Mesir, sekadar mahar Mesir. Berapa 80 ringgit atau 30 ringgit biasa. Di mana bukan berikut sebutan tadi. Dia beliau karena perselisihan berlaku antara suku bukan. Maka mahkamah ambil jalan tegak bayar mahar Mesir. Di mana? Jaga berlaku ya. Kemudian mas kawin disebut dengan sebutan yang merosotkan. Jadi dalam akad nikah sebut mas kawin tapi merosotkan. Contohnya dia kata, saya dengan mas kawin, mas kawin tak boleh sebut di dalam akad, tapi dia kena bagi. Nah, ada mas kawin kena bagi. Dan akad tak boleh sebut, tak sebut tak apa, sebut tak apa. Jadi boleh merosakkan, sebut tak merosakkan. Dia buat kat sini harta diiktiraf oleh syarat ataupun tidak. Arab Habib berkata melainkan dan lain-lain yang stabil bukan harta sama. Dia sebut dengan mas kawin tak bayar, bukan harta. Saya dengan mas kawin bayar tersebut, berarti dia bukan harta, bukan kata duit. Dia bayar dengan harga. Dia bayar dengan contohnya dia harga babi, nak bayar dengan babi. Contohnya. Maka mas kawin tak dibatal. Lepas akad sah. Kalau sebut mas kawin ada. Tapi bukan mas kawin mengikut benda yang dihalalkan oleh syarak. Maka dia sebut macam itu. Maka dalam proses perundangan syarak paksa lelaki suruh lelaki bayar mahar Mesir. Di mana kalau sebut mas kawin tadi rosak, sebut babi, alat dan sebagainya tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka balasan dia kena beri mahar Mesir, mas rasa.
mas kawin semasa. Tengok dalam agama berapa sekarang agama boleh di kalau boleh di kena bayar. Dia boleh beli barang. Harta yang disebut sebagai mas kawin berkena harta miliknya seperti dia memberikan sejadah yang didapat daripada harta. Itu biasalah. Dengan mas kawin sebuah rumah. Sah. Rumah yang rumah mana? Dia lelaki yang baik. Saya kawin dalam akad nikah, saya terima nikah dengan mas kawin sebuah rumah. Sini sebuah rumah. Kata rumah mana? Rumah jiran saya. Maka tak sah. Maka tidak sah. Akad ada sah, mas kawin tidak sah. Kerana hak orang lain. Mas kawin hak kita sendiri nak bagi. Maka untuk sama-samanya kita beri mahar di sini. Dia beli mahar di sini. Contoh dia bagi banyak. Barang saja. Ada boleh harta orang lain. Mungkin berlaku. Mungkin berlaku. Dengan mas kawin, berbincang, nak bagi rumah, bagi dan sebagainya. Sudah kawin tu rumah itu nak kita milik muslim selalu kita atau boleh. Itu kena bagi mahar muslim. Kena bagi mahar atau mahar semasa. Semasa kita tak ada agama dan sudah ada akad tanya. Yang ketiga, lelaki mengawini 2 orang perempuan atau lebih dengan 1 mas kawin sahaja. Ini dia nak kawin banyak, kalau dia banyak ada harta. Semua 1 mas kawin. Mana saya akan kawin kena awal RM1,000. Yang dibuat RM1,000, Pak Allah RM1,000. Duit ada RM1,000. Dia mana? Kawin 4, duit ada RM1,000. Tapi RM1,000 semua. Artinya 4 ini pun tak RM1,000. Maka batal sebutan tadi, kena bayar mahar mesin setiap orang. Dia mana? Lelaki mengawini 2 orang perempuan atau lebih dengan 1 mas kawin sahaja, akad nikah itu sah, tapi mas kawinnya rosak dan wajib dibayar mahar mesin kepada semua perempuan tadi. Ini sebabkan dalam akad tersebut mas kawin tidak diketahui untuk siapa karena tidak khusus secara spesifik, tidak khusus. Karena maka sebab tersebut, hal tersebut itu tidak bagus, tidak. Ini tidak mas kawin 1,000, kawin 1,000. Akad sah, ada mas kawin ada, cuma lafaz tadi batal. Menyebabkan kita kena bayar balik mahar mesin setiap orang. Kalau semua lah mahar mesin. Macam mana akad tu boleh sah lah kalau mahar tu tak tunai? Sebab rukun nikah cukup. Cukup rukun dia ada mas kawin. Kan mas kawin ada. Mas cukup lah rukun. Mas kawin apa-apa tu soal yang kedua. Tapi tak cukup. Tak tahu. Tadi tak cukup yang RM1,000. Tak, rukun nikah dia ada 5. Dalam 5 tadi termasuk mas kawin, wajib lagi. Mas kawin memang ada lah. Cuma mas kawin tadi tidak cukup. Bukan tidak cukup rukun tadi. Rukun cukup 5 tadi. Ada mas kawin. Secara terperinci dan mas kawin terperinci lagi. Macam akad, akad dah ada. Akad macam mana dia batal? Menyebabkan batal nikah dia. Sudah mas kawin dah ada, tak ada apa-apa. Ada okey mana? Sah, akadnya kalau cukup 25. Cuma mas kawin tadi, dia kata, mas kawin dia tipu contohnya. Dia kata 1,000 nak bayar 2,000, kan gaduh. Maka yang jadi masalah dalam mas kawin tadi, rukun tadi cukup. Mas kawin itu ada. Boleh faham? Cuma masalahnya, mas kawin tadi tidak oleh syarat. Mas kawin tetap ada. Kalau tak ada mas kawin, tak boleh dah. Mas kawin tak ada. Tak boleh nikah, cukup syarat. Tapi mas kawin dia ada. Cuma mas kawin tak cukup. Maka rukun cukup, sah. Masalah mas kawin, masalah tumbuh dengan jabatan agama. Dia kata kamu kena bayar mahar mesin. Karena masalah mas kawin. Dan sebutan rukun ada mas kawin. Bila selesai kemudian lah maksudnya kan? Asal kemudian, boleh didakwa oleh isteri. Ataupun jadi masalah lah. Abangnya apa? Perkahwinan tadi sah, tak apa-apa. Cuma tambah kahwin tu yang jadi masalah. Di mana kalau saya kata okey tak apa-apa dah, sudah tak apa-apa. Di mana? Ada antara mahar mesin yang dibagi kepada pihak isteri. Sekiranya berlaku perceraian, mas kawin tadi wajib bayar sepenuhnya sekiranya berlaku persetubuhan. Kalau berlaku perceraian sebelum berlaku persetubuhan, bayar separuh.
Contohnya berlaku akad nikah, akad nikah tak bercerai kalau kalau 10. Nama agak sama. Jadi mahar di sini mahar disebut dalam mas kawin dalam nikah disebut mas kawin, tapi tak setuju. Apabila tak setuju berlaku perceraian, bayar separuh. Bayar separuh. Ada masalah pihak lelaki. Tapi kalau masalah pihak istri, tipu dan sebagainya, tak perlu bayar mas kawin dan berlaku perceraian. Boleh mana? Kata dah ada aja. Kalau mas kawin yang dibagi pada pihak kuat hilang. Tak apa. Sekarang kita bagi dulu. Hilang itu masalah dia. Tidak jadi masalah pada suami. Di sini susah. Pada masalah saudara akad, RM40, RM60 itu kan. Kalau tidak sebelah Pantai Timur, Pasar Kelantan, dia tak ada hantaran. Dia semua mas kawin betul-betul. Dan mas kawin RM20,000. Dan seorang dibeli ini dia buat RM7,000. Kita kawin kalau kita dibeli, perempuan pernah dibeli, mas kawin misirnya biasanya RM7,000 lah. Kalau lain itu RM7,000. Bukan RM7,000 lah kalau ada ijazah dan sebagainya. Jadi kalau ada ijazah ini RM3,000 biasa bagi mahal misir setempat. Tapi kalau kita dapat RM10,000 ada ijazah tak dapat. Cuma kalau berlaku pertikaian dikira mahal misir. Terserah pada suami, terserah pada istri. Berlaku pada duit tadi, bukan urusan kita, itu urusan istri. Kecuali kita dah ambil balik, kita curi balik separuh, anak ni ambil balik, apa punya hak. Tapi kalau istri bagi, tak ada apa-apa. Fa'id di berjalan syai'in fa'furumah ni al-bari'ah bisa. Allah sebut sekiranya kamu diberi balik oleh istri, letak harga RM10,000, suruh mertua terima contohnya, dapat terima RM10,000. Kalau akad nikah, RM10,000 lah. Kita berkata ya, ini RM10,000 ambil nak cek, kamu duit cash. Sudah kata begini lah, saya ambil RM5,000 sudah lah. Boleh kita makan RM5,000? Boleh. Belum. Makanlah. Ini amaliyah tanpa ada sekat-sekat. Karena dia bantu. Bukan kita hukum atau kita minta. Boleh makan, kalau dia bantu kita boleh makan. Sebab itu duit dia satu kata. Duit dia satu kata. Duit isteri tidak duit kita. Duit kita duit isteri. Sebab itu isteri ambil duit suami. Sekiranya kadang belanja suami bagi tak cukup, dibenarkan oleh syariat. Maka semua mencuri dia. Satu kali Nabi SAW didatangi oleh Hindu, istri Abu Sufyan. Bertanya kepada Rasulullah SAW tentang satu masalah. Hari ini disebut dia mengadu kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, karena Abu Sufyan rajul syakhihun, adalah Abu Sufyan ini lelaki-lelaki. Dia mengadu kepada Rasulullah. Jadi setiap kali aku belanja rumah, jadi dia bagi tidak mencukupi kadar harian. Contohnya kalau belanja rumah RM50 satu hari, dia bagi RM10. Menyebabkan aku tak boleh ada makan tak boleh. Aku ambil duit dia sekadar untuk keperluan. Maka apakah hukum dia Rasulullah? Ambil duit suami, tak boleh izin dia. Tapi dengan sebab nak belanja pada keperluan hari itu, maka sudah kata kuzi bil ma'ruf. Ambillah dengan cara baik. Dengan cara baik, cara sesuai dengan kita guna berapa. Contohnya kata-kata nak beli santan tak ada RM2 kalau santan. Yang lain orang tidak. Lepas ambil suami RM2 beli santan. Tak bagi tahu suami ada apa-apa. Ada apa? RM2 tadi untuk perempuan kita seharian. Tapi kalau tak ambil RM2 dapat RM10. Besar tak RM7. Ada RM8. Itu salah. Sebab suami dah bagi nafkah. Kecuali suami tak bagi nafkah, itu pasal ada kain. Boleh pada mengambil duit isteri, duit suami, duit isteri. Kalau dia bawa tanggungan. Kalau kita mencuri pun, kalau orang lain mencuri duit suami dia, sampai hak hukum pun dia tak akan kena hukum. Kerana dia di bawah tanggungan suami. Bagaimana anak curi duit mak, bagaimana rakyat curi duit kerajaan, dia tak sampai dekat hukum dulu. Kerana dia ada saham sama. Boleh-boleh bang. Tapi kalau kita ambil duit isteri, cukup syarat kerat tangan, dekat tangan.
Sebab duit isteri, tak masuk campur dengan kita. Duit kita duit isteri. Boleh faham. Kalau suami tak bekerja Ustaz, suami tak bekerja, dia ambil duit isteri. Suami tak bekerja, dia ambil duit isteri. Aku dosa sebab duit isteri itu. Tapi kalau isteri itu reda, tapi kalau dia curi, itu dosa kan. Tetap sepatutnya suami tidak kerja sebab tanggungjawab suami ini kerja. Masalah duit banyak sedikit dapat rezeki itu masalah kedua. Masalah dia kerja. Tapi kalau dia kerja sekarang banyak berlaku. Ada aduan sedih. Ada seorang itu bukan UKM pun ada sebagai pengajaran. Dia pun sebut, kalau Ustaz sebut cerita saya sebut. Jadi sebagai pengajaran sebut. Ada seorang hamba Allah itu, suami isteri tak kerja, suami kerja. Kerja untuk kaji bersama lah, kita semua berapa. Cuma saat sekarang apabila suami kerja, suami paksa isteri taat pada dia 100%. Sehingga dia kahwin 13 tahun tak pernah balik rumah isteri 13 tahun. Menyebabkan dia ni isteri tadi meninggal dunia. Dia tak boleh balik. Kemudian semalam isteri balik. Mak isteri meninggal dunia. Dia tak balik. Sampai begitu sekali kata kalau kamu pergi balik rumah kamu jatuh satu kali. Dia malu sangat. Dia malu sangat pada isteri dia kalau balik rumah isteri dia. Mertua dia lah. Boleh balik. Jadi masalah ni dia tanya macam mana Ustaz? Balik kedudukan saya. Kalau saya balik hubungi keluarga saya, saya pernah sebut kalau kamu hubungi keluarga kamu jatuh satu kali. Suami dia kerja, dia tak kerja. Jadi saya sebut dalam masalah ini dari segi hukumnya jatuh tak ada kalau kita buat dari segi hukum, tapi kita jangan tengok satu sudut saja. Mesti itu apa suami sampai begitu sekali. Walaupun dulu ada hadis Nabi SAW berpandukan hadis Nabi, rumah 2 tingkat macam ni. Ada sorry sebut rumah 2 tingkat, ada duduk atas, ayah dia duduk bawah. Anak dah kahwin, rumah garah ni dia tingkat, rumah bawah, mak dia dengan ayah dia perempuan lagi. Atas ni rumah dia dengan suami dia. Suami dia pun nak keluar musafir pergi sabilillah. Suami dia besar pada isteri, aku nak keluar tapi isteri saya. Kisah hari ni. Maka suami keluar. Sambil keluar kebetulan ayah dia sakit. Naik penjaga dia bagi ketuk isteri itu. Kakak ayah sakit kat bawah. Dia kata aku tak boleh pergi sebab kita nak hubungi suami tak boleh. Maka suami kata jangan keluar tanpa minta izin dengan dia pun tak keluar lah. Sampai mati ayah dia tadi. Budak tak pergi naik lagi bagi tahu kepada dia. Kakak ayah dah mati, bagi dah tengok jenazah terakhir ni. Jenazah sebab kalau terakhir kita nak tengok ni. Dia kata aku tak boleh pergi sebab aku tak minta izin dengan suami aku. Cerita tadi dekat kepada Rasulullah SAW. Rasulullah kata dalam sabda Nabi, bapa dia tadi dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam syurga kerana mempunyai seorang anak perempuan dia taat pada perintah suami. Tadi, di mana? Jadi kalau kita letakkan sekarang masalah kita sekarang, masalah saya beritahu tadi dia dulu dia tak ada tak ada ruang untuk dia bagi tahu pada suami. Dari segi akal penawar berbincang. Dari segi akal suami beri kita kalau kita beri. Macam itu. Suami beri kalau kita beri. Kenapa kata kena tengok kat situ? Tengok amalin kehormatan hubungan kita satu keluarga. Ini tadi kalau 13 tahun dah kahwin, 13 tahun isteri tak tengok muka mak dia sehingga meninggal dia suami tak pernah kahwin. Kalau pergi jatuh satu talak, dari segi hukum terjadi kalau dia pergi jatuh satu talak. Tapi dari segi jatuh talak satu, baru ada 2 lagi. Dia berantem jatuh, dia sedih. Dia mengatur, dia tak minta pada siapa. Dia kata kalau bagi tahu kepada orang, jatuh suami dia tak tahu lah penyakit apa suami saya tak tahu. Kita pun tak kenal secara betul. Dia berani. Saya kata jalan masalah saya sekarang, saya kata macam ni. Suami itu mungkin ada sebab dia tak bagi dia balik. Mungkin ada sebab. Tapi isteri itu berani mana-mana menangis dekat Allah, menangis dekat 13 tahun tak balik. Menangis. Dia apakah rosak diri sendiri. Tak makan, dia menjadi anak dia, 4 orang ada.
Kalau ada nasah ada, dia boleh buat, dia tertekan. Macam mana tertekan? Kamu jangan keluar dulu. Kita pun tak keluar. Ada bisik. Jadi nak lepas aja. Jadi masalah kalau suami ada jadi masalah. Saya kata macam ni, dalam kisah saya dia, dua macam ni, tiga. Satu, hubungi Allah dua. Kita kata jatuh ke satu, kita kata bincang kedua, sebut masalah kita baru itu. Tetapi tak sebut dia kata yang tak ada kisah yang pada suami. Kata tak ada tiga, semua tiga tadi. Yang ketiga, salah tu. Dan Nabi bercerai. Dia semua nak. Saya tak ada dua lagi. Boleh mana? Nabi bercerai. Bila isteri dia tak bagi tahu dia cerai ini dalam hukum dalam Islam ada. Tapi dalam kita bercerai bodoh sangat tidak. Bincang dengan pihak apa? Bertanya. Terang masalah keluarga, masalah kita kepada keluarga kita. Saya begini tak buat sebagainya, tapi suami saya, anak saya kalau berlaku saya kita buat, dia jatuh satu kali. Kita biar orang faham keadaan kita. Dia pun dia tak faham, dia akan tahu ada berharga. Dia cerita dia sayang kepada suami dia. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, cari seorang kawan di mahkamah. Apabila ceritakan masalah kita di mahkamah, mahkamah akan dengar masalah kita. Sama dengan terjadi itu soal itu. Saya rasa tidak jatuh sebab dia paksa dia. Itu yang kedua. Yang ketiga, jangan sendiri atau pergi juga. Apabila dia cerai, pasal karena dia berdera kita. Segi zahir dia bagi, tapi jiwa dia apabila mau jawab balik kerja masalah banyak masalah. Boleh faham? Ini antara kita ada tiga. Saya kata ada tiga kan balik dan sampai. Ada betul lah. Dia pun nak tengok anak dia juga. Kalau dia ada apa jawab balik. Cuma kita biar kita faham masalah kita jangan tahu masalah kita. Saya sama suami terlalu saya sangat, sedangkan suami waktu itu macam kepada kita, dosa bagi kita sendiri. Bukan kata suruh, saya tidak sudah orang durhaka, tidak suruh pisah. Tadi untuk pisahkan masalah. Banyak mengandung pada saya, ada mengandung pada kita, mengandung pada kita. Masalah kita rasa sesam, tapi kalau bagi tahu pada keluarga, jatuh satu kali. Tapi tak boleh balik. 13 tahun, mana mau dia berpindah. Nanti kita mau nanti balik. Mau berpindah, kakak tadi. Kami tak bagi tahu kakak, tidak jatuh satu kali. Jadi kita apa ni pun. Dan saya minta maaf lah, orang lain kita kalau boleh janda rasa waduh sangat. Janda. Saya tak ada apa-apa, janda tak ada suami, kalau tak ada suami tak ada apa-apa. Cuma bimbang, tapi jadi janda dia rela, walaupun dia tak makan, walaupun dia dihina, walaupun dia dibasar suami, takut jadi janda kalau tak kerja, dia rela. Banyak kan aku bang, 40 tahun hidup berita, 30 tahun hidup berita. Kadang mau bimbang. Jangan bimbang, kata apa setiap sesuatu ada hikmah. Sebab itu Allah kata Allah bagi tiga kita talak tadi, bukan satu talak, tiga terjadi satu talak. Kita balik rumah, kita bawa anak-anak kita sebab dalam mahkamah dia akan tengok anak itu sesuai dengan siapa. Kalau kita boleh tangguh suatu pihak isteri boleh tangguh, isteri boleh jaga anak, suami boleh kita tengok. Maka kalau kita macam suami boleh tak ada isteri, biasa kita macam tak ada isteri. Biasa duduk bersama isteri cuma tak ada. Naik kepala apa sebagainya pergi kepala cari juga. Masa itulah kita ada dua lagi. Bukan kata saya nak suruh orang cerai kita. Kata Allah sudah tidak macam cuma ada masalah. Tidak tersesat masalah kan? Tak akan selesai. Bagi tahu dan satu pada. Tak bagi tahu dia nak menderita dari pada mana. Ketiga, empat tahun ini. Dia sakit kepala dia. Tadi pun ustaz macam mana dia 34. Apa kata dia? Salah tu je kata. Dia kata usah cerita lah kepada orang lain. Cerita saya tak apa. Untuk kesedaran bersama. Jangan jadi ada suami yang bagi diktator sana. Tak boleh. Faham pada suami. Surga dibuat tapak kaki suami bagi isteri. Bagi anak pula sebab itu betul kata-kata apa itu manusia tak? Manusia. Tengok keadaan. Kalau rumah terbakar, kita suami tak ada, tapi nak izin rasa aku kat situ. Kita jaga kita sepi sangat kira ni. Dia boleh faham. Boleh faham. Kadang-kadang berlaku macam dua kisah. Kita macam satu tidur macam tu. Suami tak balik. Suami kami orang lain tak balik.
balik, aku cerahkan, mencegah, jangan cegah apa, aku beli apa, jangan cegah sudah, sama itu saja. Suami tak balik, membawa suami tendang apa, takut kita takut jadi janda, takut nampak buruk sangat janda, jangan takut. Kita hidup dah tak lama menderita. Kadang kalau suka apa, suka ke. Baik buat kita fikir cara rasional, bukan kata semua orang berlaku suami tidak. Cakap pada suami, nak cegah saya tidak. Dia nak cegah tapi agak-agak. Aku cegah kan. Dia 3 tahun dia aku cegah. Isteri sesada. Ustaz jatuh kata saya dia kata cegah kan. Dia tak jatuh sebab tak cegah lagi. Dia acu-acu saja. Maka kalau cegah lah, tak boleh Ustaz saya pada dia. Tak ada masalah. Dia takut begitu. Ada saya pada suami yang bego macam tu. Tak begitu kan. Suami tak balik rumah. Dia main dengan isteri kedua dia. Kita tu sakit kepala pun tak tahu nak tolong. Tapi takut cegah, takut berlaku jadi janda. Maka kita tu faham apa jadi janda. Jadi masalah. Kita tak pergi mahkamah, ada mahkamah. Saya bukan mahkamah. Saya kata dia suami itu kata cerah ke tidak. Senang. Kalau kita cakap kita masih muda lagi, kau 20-an lagi. Nampak lah kalau orang bercari. Itu ada apa? Kalau tak ada lah, kayak kemudian kita. Tidak jadi masalah, jangan kita tanggung beban. Tekan kita tanggung beban, ada masalah. Tekan, tepat hari-hari. Sampai dia kata, tanya ada dia. Ayah suami dia buat pada dia, ada dia tengok. Dia tanya dia, kalau mama